TV KPM. Macam mana ni? Mana tanah dia? Ni apa? Gel ke? Hai Li. Hai cikgu. Ha. Saya ada soalan. Ya. Saya peliklah kan. Biasa kita tengok tumbuhan ni, tumbuh dia ada tanah kat bawah. Ya, betul. Tapi ini macam ada gel rambut dia cikgu ni. Macam mana boleh tumbuhnya ni cikgu? Okey, apa yang Eli pegang ni sebenarnya ialah hasil kutur tisu tumbuhan. Okey. Okey, yang ini kita dah lakukan perkuturan ini dalam makmal di tempat yang betul-betul bersih untuk menghasilkan kutur tisu tumbuhan. Dan ini adalah contoh pokok pisang yang kita hasilkannya. Oh, ni pokok pisang? Ya, ini pokok pisang. Oh, comel je pokok pisang boleh tumbuh dalam bekas kaca ni cikgu ya? Ya. Jadi inilah subjek yang kita akan belajar pada hari ini adik-adik sekalian. Assalamualaikum. Sekarang ini adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan Cikgu Handsome yang kacak bergaya ni, Cikgu Hafiz. Ya, saya Cikgu Muhammad Hafiz. Dan sebelum itu Kak Eli suka cita nak ingatkan untuk menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Kita boleh buka pelitup muka kita cikgu. Barulah nampak muka cikgu yang handsome tu. Jangan lupa untuk sanitasi tangan. Cikgu boleh sanitasi tangan dulu. Lepas tu saya akan mulakan. Cikgu boleh ke kanan sikit. Baik. Sebelum itu, saya nak belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu. Terima kasih. Dan sempena Hari Guru 2021 ni, kerajaan melancarkan kempen #Terima Kasih Cikgu dan kita menerima banyak sangat kad daripada murid-murid seluruh Malaysia yang diberikan sempena menghargai guru-guru mereka. Okey, cikgu pilih satu, saya akan bacakan. Okey, saya pilih ya. Ya. Okay, saya pilih warna pink sebab saya pakai baju pink hari ni. Ya, hari ni baju warna pink. Okey, Eli tolong bacakan. Baik, Eli. saya bacakan. Ini dia. Selamat Hari Guru. Comelnya ada rama-rama kat atas ni. Kita buka. Wow, okey saya bacakan. Bunga mawar, bunga melati, harum wangi di ruang tamu. Usahamu gigih setiap hari mendidik kami tanpa jemu. Untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih cikgu. Sweet kan cikgu dia punya ni? Pantun dia pun menarik. Betul. Dan ini daripada adik Nur Nabilah Maisarah binti Muhammad Syahilmi daripada 4AR dari Sekolah Menengah Kebangsaan PP51. Kelab Seni Kreatif. Terima kasih kepada pelajar ni. Nur Nabilah. Nur Nabilah. Nur Nabilah. Baiklah. Okey. Ini daripadanya. Okey, sekarang ini kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, jom kita bersama dengan murid-murid cikgu dalam talian dari College Vocational Pertanian Cenor. Cenor Pahang. Baik. Ni dia. Diorang ni umur berapa cikgu semua? Diorang ni sudah 17 tahun. 17 tahun. Kira tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 lah. Baik. Okey, mungkin cikgu boleh kenalkan murid-murid cikgu? Okey. Gambar daripada mula tu. Gambar yang mula tu adalah Nabila. Okey, Nabila boleh kenalkan diri? Buka mic. Keras dah Nabila. Excited masuk TV. Okey, buka mic, boleh kenalkan diri Nabila? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabilah Huda binti Muhammad Anwar. Saya daripada kelas 2 SBM Bioteknologi. Okey, saya ingatkan Nabila Huda pelakon tadi. Pelakon tu. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita ada siapa ni? Liza Radimah. Okey. Boleh buka mic, kenalkan diri? Assalamualaikum, saya Liza binti Radimah dari kelas 2 SBM Bioteknologi. Oi, bergesek-gesek baik awak. Okey, terima kasih Liza. Ya, Liza. Seterusnya tu siapa tu? Airil Afif. Airil Afif. Buka mic. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Air Afif bin Nurizam. Saya dari kelas 2 SBM Bioteknologi. Okey, terima kasih. Dia duk gentil-gentil dia punya kabel mikrofon tu macam nak jumpa girlfriend kan. Nama saya Airil Afif. Okey, seterusnya Goh Cheng Yi. Goh Cheng Yi. Okey. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Nama saya Goh Cheng Yi dari kelas 2 SPM Bioteknologi.
Okey, terima kasih Coach Cherry. Yang seterusnya ni apa nombor 4 ni? Siapa nombor 4? Nombor 4 ni Rizal. 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 Okey, boleh kenalkan diri. Assalamualaikum. Salam. Saya Muhammad Rizal Rahmat bin Saifuddin dari kelas 2 SVM Biotech. Okey, terima kasih. Dia tergantung sikit Tergantung, Zul. Yang terakhir, Fazura pula. Fariza. Okey. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Nurfaliza Izzati dari kelas 2 SVM Bioteknologi. Baik, itu murid-murid cikgu yang kata best student cikgu lah. Antara best student ni Antaranya, baiklah yang belajar tentang pertanian ni. Ini boleh jadi petani hebat-hebat Mereka yang ni berjaya. semuanya daripada program bioteknologi. Dalam college vocational ni kita ada banyak program lah. Okey. Dia orang ni daripada kelas bioteknologi. Memang sepanjang 2 tahun berada di peringkat CJ Vocational Malaysia. Okey. Mereka akan belajar tentang bioteknologi saja. Wow, bioteknologi ni besar ke cikgu? Besar. Selain daripada bidang pertanian? dia. Besar. Dia merangkumi dalam bidang kosmetik pun ada, farmaceutical pun ada. Faham? Dia memang satu subjek yang kata mencabar juga. Ya, mencabar. Sebab berkaitan dengan bio. Baik, kita nak rehat sekejap. Boleh cikgu? Ya, boleh. Okey, kita ambil nafas dulu. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang sebab kita dah nak mulakan teroka kita ni untuk subjek bioteknologi, pengkulturan tisu tumbuhan bersama dengan Cikgu Hafiz dan juga murid-murid dari Kolej Vocational Pertanian Cenor Pahang. Baik, Cikgu. Ya. Boleh teruskan tentang pengkulturan tumbuhan kita hari ini? Okey, kita teruskan sesi pembelajaran kita secara teori lebih dahulu. Selepas itu baru kita akan tunjuk secara praktikalnya macam mana ya. Okey. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, mana pelajar-pelajar cikgu ni? Okey, semua dengar? Dengar, Okey. angguk dah. Sebelum cikgu dengar. Okey, sebelum mulakan kelas, cikgu nak tahu sebelum ni kita dah ada belajar sedikit, cikgu dah sebut sedikit dalam kelas tentang perkulturan tumbuhan, betul? Betul. Okey. Betul lah. Betul. Jadi boleh tak siapa-siapa seorang boleh bagi penerangan sikit apa yang anda faham tentang perkulturan tisu tumbuhan ini? Siapa yang bercakap kat Siapa belakang? yang boleh bagi penerangan? Liza dah on mic dah tu? Okey, Liza. Yang saya tahu perkulturan tisu kaca ni digunakan untuk membuat tumbuhan dalam skala besar lah dia digunakan. Awak tengah menyemak kertas. Tanah tapi dia menggunakan agar. Okey, Liza tengah menyemak kertas peperiksaan ke? Bunyi macam silat-silat kertas tu? Tak. Okey. Okey. Kita tengok itu jawapan daripada Liza. Masih lagi kurang tepat. Jadi pembiakan melalui pengkulturan tisu tumbuhan ini bermaksud ialah kaedah pembiakan secara mikro di mana ianya memisahkan sekelompok tisu daripada organ tumbuhan tersebut sama ada akar ke ataupun daun ke, pucuk, batang, semua bahagian tumbuhan kita boleh kultur sebenarnya. Okey. Dan kemudian ni kita meletakkan dia ke dalam bekas yang bertutup yang mempunyai media nutrien. Media nutrien ini adalah merupakan makanan, sumber makanan kepada tumbuhan tersebut untuk terus hidup. Dan kena ingat kita mesti lakukannya dalam keadaan aseptik. Keadaan yang betul-betul bersih, yang tidak ada satu pun bakteria ataupun fungus yang boleh hidup di dalam botol tisu culture kita nanti. Okey. Itu dia maksud kultur tisu. Okey. Dan untuk hari ini kita akan tengok alat-alat yang kita akan guna pakai semasa kita melakukan kerja-kerja kultur tisu. Okey.
Kita tengok ya, bahan radas untuk kita lakukan kerja-kerja kutu tisu. Jadi antaranya kita boleh tengok kita memerlukan kebut laminat udara. Apa kebut? Ellie pun tertanya-tanya. Kebut laminat adalah satu mesin yang agak besar lah. Okey. Yang mana nanti saya akan tunjukkan video dia nanti pada blog yang seterusnya. Okey. Jadi alat yang lain penunu Bunsen untuk kita flame ataupun kita bakar supaya bakteria-bakteria atau fungus tu mati. Okey. Kalau ada penunu Bunsen, kalau tak ada pemeti api pun sama, dia tidak dapat menyala juga api tu. So alatannya pemeti api pun diperlukan juga. Okey. Seterusnya kita perlukan scalpel, forceps. Itu semua alat-alat untuk kita bedah pokok itu nanti. Lain macam. Lain macam. Piring Petri sebagai alas lah untuk kita lakukan pembedahan tu nanti. Parafilm? Parafilm ni adalah sejenis macam selotip lah. Tetapi dia plastik yang kita akan seal botol tersebut supaya lagi kemas, lagilah tak masuk bakteria dan fungus ke dalamnya. Okey, seterusnya kita memerlukan etanol dan 70% dan juga etanol 95%. Okey, macam situasi sekarang, di mana-mana kita pergi, kita mesti sanitize tangan kita menggunakan sanitizer. Etanol ini merupakan satu sanitizer yang bagus dah, sebab etanol ni juga boleh membunuh segala bakteria dan juga fungus yang melekat pada tangan. Okey. Dan seterusnya PPE. Memang itu dah sinonim dengan kehidupan kita sekarang. Sinonim dengan kehidupan kita sekarang, dengan norma baru kita sekarang ya, sinonim iaitu PPE. Okey, pelajar-pelajar semua, apa itu PPE? Cikgu boleh pilih seorang, siapa nak jawab? Cikgu pilih Airil lah. Apa itu PPE, Airil? PPE itu ialah pakaian perlindungan diri. Okey, dalam bahasa Melayunya pakaian perlindungan diri, dalam bahasa Inggerisnya personal protection equipment. Okey. Jadi itu pun perlu dia apabila kita melakukan kerja-kerja di dalam makmal nanti. Okey. Seterusnya, selepas kita selesai melakukan kerja-kerja pengkotoran, kita perlu label. Label stiker ataupun label dengan pen marker bahawa produk itu tarikh bila kita buat, jenis pokok yang kita buat apa, supaya tidak tertukar apabila kita masukkan ke dalam bilik pembesaran kita nanti. Okey. Dan yang terakhir, yang paling penting sebelum kita melakukan proses pengkotoran, kita kena sediakan media terlebih dahulu. Okey, tengok contoh media ini. Ini kita panggil media. Media ini adalah agar yang mempunyai nutrien-nutrien yang penting untuk pembesaran pokok nanti. Saya ingatkan media macam media masa, media dekat industri hiburan tu. Media ini penting ya. Kita kalau di tempat di luar daripada makmal, kita tanam dalam pasu bunga, dalam polybag, kita menggunakan media tanah ataupun kokopik. Tapi untuk dalam makmal kita menggunakan media agar untuk gantikannya. Okey, nanti kita belajar macam mana kita nak buat media agar ini, sebab ini adalah perkara penting untuk dalam kerja kutur tisu. Okey, baik. Alright, itu adalah tentang bahan radas. Ya, bahan radas. Seterusnya cikgu? Seterusnya, bila dah kita sebut media tadi, kita tengok macam mana ya kita nak buat media. Okey. Sebelum tu kita tengok definisi media terlebih dahulu. Ialah merupakan bahan yang digunakan sebagai tapak pertumbuhan, iaitu dia punya itulah macam saya cakap tadi, macam dalam pasu kita guna tanah, dia tapak untuk akar itu pegang untuk terus tumbuh. Okey. Yang mengandungi beberapa nutrien penting. Yang pentingnya kita mesti isikan nutrien di dalam media tersebut. Okey, supaya pokok tersebut dapat hidup dengan baik. Okey. Ini adalah komponen-komponen yang perlu ada di dalam media kutur tisu kita. Okey. Kita ada 6 komponen utama yang perlu ada di dalam media kutur tisu kita. Pertamanya, komponen makronutrien. Okey, pelajar-pelajar ingat tak apa itu makro, mikro? Boleh. Ingat. Okey. Makronutrien ini merupakan sumber nutrien yang utama yang diperlukan oleh tumbuhan untuk terus hidup. Seperti unsur-unsur kimia yang perlu ada di dalamnya seperti nitrogen, fosforus, kalium. Nama dia. Ini macam kimia punya. Ini adalah unsur-unsur kimia yang diperlukan oleh tumbuhan terus hidup. Okey. Seterusnya unsur mikronutrien. Maksudnya unsur ini hanya sedikit sahaja tumbuhan perlu untuk dia terus hidup. Bukan dia kata dia tak perlu, dia perlu juga, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Seperti ferrum, manganis,
Kobalt, zinc dan iodine. Okey. Macam mana nak sebut MO tu cikgu? MO tu adalah molybdenum. Molybdenum. Unsur kimia. Okey. Okey. Dan elemen yang ketiga perlu ada ialah vitamin. Vitamin ni bukan manusia sahaja yang perlu kan. Vitamin kita kalau kita nak vitamin C, Betul. vitamin E, tetapi tumbuhan juga perlu untuk vitamin untuk ia Suplemen lah. suplemen kepada dia untuk dia pertahankan diri daripada penyakit dan sebagainya. Baik, Okey, faham. itu vitamin. Dan vitamin ni unsur-unsur dalaman dia terdapat thiamine, myo-inositol, slicing. Mayonnaise tu macam Despacito dengan nama Dia nama-nama kimia ni dia memang nama dia Unik sikit lah. Okey. Seronok lah dengar. Dan yang keempat, elemen yang keempat yang perlu kita ada ialah sukrosa. Dalam bahasa sainsnya, sukrosa kita nampak macam complicated. Sebenarnya itu adalah Gula sahaja. Okey, gula ni penting juga untuk pertumbuhan di mana ia membekalkan tenaga kepada tumbuhan untuk menjalani proses-proses seperti fotosintesis, respirasi, dan sebagainya. Dan untuk mengeraskan kita punya elemen-elemen ni, kita menggunakan medium pengeras kita ialah agar. Okey. Jadi agar ni ada banyak jenis lah, Ili. Inilah agar dia. Agar dekat bawah tu. Kita dalam keadaan agar yang kita guna adalah agar sebuk. Okey. Ya, biasanya kita punya Gerite ataupun Vitagel. Dia bukan agar yang masak tu cikgu kan? Bukan agar yang masak boleh tu. tu? Tak boleh tu. Dia sebenarnya dia ada agar khas lah. Khas dia. Khas yang kita guna. Okey. Dan elemen yang keenam ini adalah PGR. Okey, pelajar-pelajar semua, apa singkatan PGR ni sebenarnya singkatan kepada perkataan apa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Boleh Fariza, boleh tolong jawab? Cikgu, saya nak jawab. Okey. Berebut. Bagus. Okey, Yi, tolong jawab Yi. PGR ialah Plant Growth Regulation. Okey, Plant Growth Regulator. Okey, bagus. Betul Yi. Jadi Plant Growth Regulator ni istilah dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayunya kita panggil pengawal atau pertumbuhan. Dalam bahasa biasa kita cakap hormon pertumbuhan. Itu je sebenarnya. Bila discientifickannya dia jadi macam wow. Complicated sikit lah complicated sikit bunyi dia. Okey. Jadi hormon pertumbuhan ni perlu apabila kita nak mengaruhkan pertumbuhan pokok tersebut dengan cepat, sama ada kita nak keluarkan akar, kita kalau pucuk dengan cepat, kita perlukan plant regulator. Okey. Faham? Itu berkaitan dengan komponen-komponen yang ada di dalam media penkuturan kita. Okey. Seterusnya ialah cara untuk kita menghasilkan media tersebut. Kita dah tahu bahan-bahan dia. So macam mana kita nak adunkan dia jadi media yang beku, yang keras, agar tadi ya. So mula-mula kita akan timbang berat setiap, dia ada formulasi lah. Formulasi macam mana kita, berapa gram berat untuk timbang setiap ferrum, setiap yang kita tengok tadi unsur-unsur. Kemudian kita akan larutkan timbangan tersebut di dalam air suling. Kacau air suling, maksudnya bukan air mineral biasa. Air suling lah. Air suling lah. Yang disuling. Air suling adalah air yang kosong, dia tidak ada apa-apa mineral kat dalam dia. Air RO ke reverse osmosis bukan? Bukan. Lain juga. Lain juga. Dia lebih kepada wap air. Wap air dia kosong, dia tidak ada apa-apa mineral kat dalam dia. Tak ada khasiat. Okey. Jadi air suling kita larutkan, betul-betul larut, kemudian kita sebelum kita panaskan supaya agar tadi tu cair sepenuhnya, kita perlu sukat pH dia dulu. Sebab pokok ni tidak boleh hidup dalam sebarang pH. Dia ada pH tertentu. Kalau larutan ataupun media itu terlalu berasid, dia tak dapat hidup dengan baik. Maka dia akan mati. Kalau terlalu berakali pun, dia akan mati juga. So pH yang sesuai untuk media pengkuturan kita adalah antara range 5.7 sehingga 5.8. So dalam masa pengacauan itu untuk melarutkan, kita akan sukat pH media tersebut. Okey. Jadi kita buat ke benda tu cikgu? Kita tak buat. Untuk media kita tak buat. Kita tunjuk aktiviti lain nanti. Okey. Tak sabar. Okey, seterusnya? Seterusnya, lepas kita dah larutkan, kita dah sukat pH dan kita akan panaskan di dalam microwave. Okey, bila kita panaskan dalam microwave supaya agar itu tadi larut sepenuhnya. Okey. Dan selepas dalam microwave, kita akan tuangkan ke dalam botol jar kita ni. Ni botol jar kita ni yang berpenutup ni lebih kurang antara 20 hingga 30 ml. Kalau rasa confused sangat, dia dah ada
takuk dia kat sini. Ikut je. Takuk dia, kita tuang dia sampai takuk ni. Okey. Dan kemudian selepas tuangkannya, kita perlu autoclave. 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 Macam mana autoclave kan tu? Autoclave ni adalah satu mesin yang untuk mesin pemanasan. Okey. Untuk mematikan segala bakteria dan fungus yang ada di dalam. Sterilkan lah. Kita sterilkan dia menggunakan autoclave. Okey. Jadi autoclave tu ada 2 jenis. Okey. Kita tengok. Ada 2 jenis mesin autoclave, yang secara manual dan secara automatik. Okey. Suhu untuk autoclave untuk memastikan bakteria dan fungus ini betul-betul mati adalah pada suhu 121 darjah Celsius. 21. Dia ada satu kat belakang. 121 darjah Celsius. Sangat panas. Kalau takat didih air yang menggelegak tu 100 darjah Celsius, kena kita pun dah melecur. Apatah lagi 121. Memang betul-betul mati bakteria. Betul-betul panas ya, dalam masa 15 minit. Okey. Baik. So, ini ada 2 jenis mesin autoclave. Ya. Baik. Okey, sebelum kita ke slide yang seterusnya cikgu, Ya. kita nak berehat seketika sekali lagi. Boleh. Boleh? Boleh. Kita bagi murid-murid dalam talian pun dia macam pandang siapa tu. Selepas ni pandang ada depan tu. aktiviti yang menarik ya. Sabar. Sabar. Cikgu cakap. Jadi kita teruskan, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih, cikgu. Thank you, teacher. Syukran, Ustazah. Đâu chị. Gracias. Arigato, sensei. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi menonton Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Eli dan juga Cikgu Hafiz dekat sini. Dia sudah berubah wajah. Nampak tak? Dia dah pakai dia punya kostum tu. Standby adik-adik dekat rumah dan juga murid-murid di dalam talian daripada sekolah menengah pula. College Vocational Pertanian Cenur Pahang. Orang Pahang hari ini datang kat studio kita. Okey, Cikgu. Apa yang kita akan lakukan sekarang ni? Cikgu berpakaian pakai baju lab coat ni semua. Okey, saya dah standby dengan lab coat dan juga glove seperti yang kita tahu tadi. PPE perlu untuk kerja-kerja dalam makmal. Okey, apa yang kita perlu lakukan sekarang ni ialah kita nak tunjuk cara-cara untuk melakukan subkultur. Tadi kita dah sediakan media, jadi bolehlah kita nak potong-potong, kita nak bedah-bedah pokok tu nanti untuk kita kembangkan lagi bilangan pembiakannya tu nanti. Okey, kita akan potong-potong bedah-bedah seronok benda ni. Okey. Teruskan cikgu. Jadi depan saya sekarang ni ada sebuah akuarium lamina. Ini adalah hasil inovasi daripada pakar-pakar bioteknologi lah yang saya ambil untuk kita buat model saja. Sebenarnya lamina flow, mesin lamina flow seperti Eli tanya pada awal tadi tu sebenarnya ialah satu mesin yang besar. Saya tak dapat bawa lah kat sini kan. Jadi untuk itu saya ada sediakan video untuk tengok apakah bentuk mesin itu yang sebenarnya. Okey, sama-sama kita saksikan video itu. Alright, jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu dia. Pendek je video dia. Pendek saja video dia. Okey, itu adalah mesin dia. Mesin dia, mesin lamina udara. Okey, maksudnya kat mesin tu dia udara yang datang pada dia, flow dalam tu adalah udara yang bersih, yang ditapis. Dan dalam mesin tersebut kita ada sinar UV untuk pastikan segala bakteria dan juga fungus mati sebelum kita
mulakan proses pengkuturan kita. Ya, betul. Jadi model ini kita pun boleh buat sebenarnya. Okey, kita pastikan bahawa semua permukaan dalam dia semuanya kita sanitize dahulu. Okey. Dengan di tangan saya sini ada etanol 70%. Maknanya kita akan spray keseluruhan permukaan dalam ini untuk pastikan dia betul-betul Sanitize lah. sanitize. Okey. Itu memang aktiviti wajib setiap kali kalau Aktiviti pelajar wajib. nak gunakan ni. Ya. Okey. Okey, kita Lepas akan itu, lap. Dia tak semestinya kena kering betul-betul cikgu ya? Tak semestinya perlu kering. Asalkan rata lah Rata kena. setiap permukaan itu kena dengan etanol tadi. Okey. Padam pula lampu dia. Cabut. Okey. Okey. Itu adalah salah satu prosedur Untuk sebelum memulakan kerja-kerja kutu tisu. Okey. Alright, selesai. Selesai sudah kerja-kerja sanitasi di dalamnya, maka kita boleh memasukkan alatan-alatan yang kita perlukan di dalam ini. Okey, kita masukkan piring Petri. Piring Petri. Piring Petri. Piring sanitize juga. Sanitize juga. Pengalas kepada faucet dan juga scraper kita nanti. Dia secara tak langsung sebenarnya benda ni kita dah biasa. Ya. Sebab bila hidup dalam norma baru ni, ini dah jadi satu kewajipan. Kewajipan. Tak Sentiasa kena sanitize ya. Betul. Tak semestinya di dalam lab, harian kita pun kita dah terbiasa dengan sanitize ni. Okey. Lepas itu cikgu, buat kita kena pakai mask tak payah? Kita sepatutnya pakai mask. Tapi oleh kerana saya nak bercakap untuk bagi kebenaran, tak perlulah Tak kita pakai perlulah. mask. Okey. Cikgu perlu apa? Dan satu lagi saya perlukan inilah untuk kita flame nanti ya. Okey. Cikgu nak apa-apa dari sini beritahu saya boleh pass dengan cikgu. Okey, boleh Ali. Nanti saya bagi tahu Ali. Okey. Okey. Selepas selesai kita susunkan alatan-alatan kita, maka kita perlu bawa masuk dua perkara utama yang kita perlu lakukan, iaitu satu explant dan satu media. Eli boleh tolong ambil explant yang depan satu dia? Yang merah ni? Yang merah tu. Okey, ini yang besar ini tu. Dia. Ini adalah hasil kutu tisu dah bermaksud 4 minggu ya. Wow. 4 minggu dah dia dah hasil macam ni. So kita perlu separatekan lagi sebab kita nampak ada tunas-tunas baru yang tumbuh. Okey, boleh tengok ya. Tunas-tunas baru yang tumbuh dekat bawah tu kita boleh separatekan lagi. Dan dalam masa sama kita perlu sub juga kerana media ataupun makanan nutrien dia sudah habis. Dah habis sebab dia dah kotor. Dah kotor, dah habis, dah kering pun kita tengok. Jadi kita perlu pindahkan kepada media yang baru. Okey. Faham. Okey, Caranya kita sanitize juga, kita letak juga dalam. Dan media yang kita akan gunakan ini juga kita perlu standby dekat dalam. Supaya terus kita boleh tanam dekat dalam tu nanti. Okey. Lepas tu cikgu? Seterusnya kita dah boleh start lah untuk kerja-kerja pembedahan pokok kita ya. Yay! Excited. Saya suka benda macam ni. Okey, pertama kita akan nyalakan dulu ni ya. Peringatan kepada adik-adik, kerja-kerja begini memang orang kata apa? Bahayalah. Bahaya dan jangan cuba di rumah. Ya, jangan cuba di rumah. Sebab perkara ni perlu dilakukan dalam makmal sebenarnya. Dengan pemantauan guru ataupun pakar-pakar dalam bidang makmal lah. Okey, betul. So, kita akan flame kita punya scalpel ni. Bakar saja. Itu cikgu celup dalam apa? Etanol 90%. Okey, sebab nak matikan kuman dia. Matikan kuman dia. Ini faucet pun sama sebab kita nak pegang badan explant kita nanti. Okey. Okey, sebab kita flame. Okey, kita boleh tutup lah. Macam tu je? Macam tu je. Dia dah terus padam. Wow. Okey. So sekarang ni kita nak keluarkan explant kita daripada botol ini. Dia dah jadi kelabu sikit. Kita boleh lap ni cikgu. Tisu tadi. Tisu ni. Okay. Supaya kamera dapat tengok dengan jelas. Sebab dia tadi kita buat proses pembakaran. Jadi beruap lah dia. Okey. Okey. Murid-murid okey ke dalam talian tu, senyap je tu? Ngantuk ke tu? Okey. So kita akan keluarkan explant kita ni. Nampak ke? Nampak kan? Nampak. Kita akan keluarkan. Saya rasa macam tengok CSI. Okey. Dah berakar ya, Li? Yang media lama tu kita buang lah. Kita buang lah. Kita akan cuci dan buang dia. Okey. Seterusnya, kita dah boleh start bedah-bedah dan potong dia. Okey. Pertama kita tengok di pucuk dia ni dah panjang. Kita boleh potong saja pucuk ni.
buang. Okay. Cikgu boleh alihkan besi tu ke kanan sikit, cikgu? Besi tu ke kanan. Okey. Okey, supaya nampak dan jelas ya. Okey, kita tengok kat sini. Tengok kat sini ada banyak pucuk-pucuk baru yang tumbuh. Ini hijau, ni pucuk, ini pucuk. Jadi kita boleh potong saja. Begitu. Itu saja. Kita boleh potong saja. Oh. Okey, Li. Macam nak masak-memasak, cikgu? Tengok kita potong dah, tu tak kisah? Tak kisah. Kita asing-asingkan pucuk-pucuk baru ni. Yang tunas-tunas baru nak tumbuh ni, kita akan tanam juga nanti di dalam media tu, Li. Oh, sebab dia kadang-kadang kita risau bila nak potong, takut salah potong dia mati. Tak ada masalah. Tak ada masalah, Selagi dia terendam di dalam media yang ada nutrien ini, dia akan terus hidup. Okey. So, kita trimlah sikit. Kita tengok bahagian-bahagian hitam ni sebenarnya adalah sel-sel yang telah mati. Okey. Jadi kita boleh potong, buang-buang sikit mana yang boleh buang. Kita trim-trim sikit supaya nampak lagi cantiklah, putih, bersih. Okey. So, yang bahagian tadi pun kita tengok ada tunas-tunas hijau ni. Adalah anak pokok baru ni, Li. Kita boleh guna. That's mean pokok ni membiak dengan banyak. Bukan satu pokok saja kita boleh pakai. Ini pun lagi akan membesar. Jadi kita boleh tanam lagi dalam media agar kita nanti. Oh, tu tunas tu boleh potong lah? Boleh potong. Dia boleh hidup lagi nanti. Akan membesar sama macam yang ini nanti. Okey. Cuma dia ambil masa lah sikit. Berapa lama biasa cikgu ambil masa tu? Untuk menghasilkan dia untuk terus, dia memang dah hidup ni. Jadi untuk dia terus membesar, biasanya kita akan tengok kesan dia dalam masa 4 atau 5 minggu. Oh, lama juga. Lama jugalah. Sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Bergantung kepada media yang kita gunakan. Okey. So, bila kita dah potong, so kita akan masukkan ke dalam media yang tidak ada pokok lagi lah, yang kita sediakan awal tadi. Cikgu, saya nak tanya, kenapa kita kena buat dalam bekas ni, tidak di luar? Sebabnya kita nak keadaan yang bersih macam saya cakap tadi. Kalau sepatutnya kita gunakan mesin Lamina Flow tu, ada udara datang, udara bersih yang datang. Jadi kita buat model ni dah mencukupi lah. Baik. So kita akan tanam saja di dalam kita punya media tadi. Cucuk je? Cucuk je dekat media tu. Bagi dia lembut cikgu? Dia lembut. Agak ni tak perlu dikeraskan. Kalau keras sangat dia tak boleh nak melekat. Dia melekat dekat ni. Dekat apa? Forceps tu. Forceps tu. Itu dia. Itu dia. Dia sengit-sengit tak apa kan, cikgu? Sengit-sengit tak apa. Asalkan dia mencecah dekat dalam agar dekat dalam. Contoh macam ni ya. Yang kecil-kecil ni sebenarnya kita boleh letak je kat tepi-tepi tu. Boleh share? Boleh share. Tapi lepas ni kita akan sub dengan lebih kerap lah sebab nutrien tu akan jadi cepat habis. Ya, sebab dia berkongsi. Dia berkongsi. Okey, di antaranya lah. Dia bulan puasa ni tengok agar-agar pun nampak sedap. Okey, lepas tu kita tutup dengan kemas dan kita dah boleh keluarkanlah daripada laminat udara kita ni contoh ya. Ini contohnya yang dah siap. Okey. Okey, seterusnya kita boleh letakkannya di dalam makmal kita lah. Okey. Untuk dia terus membesar. So tutup je, dia tak perlu kat udara? Tutup, tak perlu udara. Udara yang ada dalam ni dia akan recycle sendiri. Penggunaan dia akan bebas CO2. CO2 akan berubah balik, akan jadi oksigen dan semuanya. Okey. CO2 CO2 adalah karbon dioksida. Kalau oksigen H2O. O2. Tu hidrogen seperti aku je. Okey, O2. O2. O2 ialah oksigen. Macam bijak sikit kan. Okey. Macam biasa selepas kita selesai proses pengkuturan ataupun subkutur kita ni, perkara yang paling penting biasa pelajar-pelajar perlu ingat ialah lepas guna bersihlah. Apa lagi? Apa lagi bersih. Kita tak boleh tinggal macam ni sebab sebabnya makmal kita nak sentiasa bersih. Okey, betul. Jadi barang-barang ni semua boleh buang. Saya nak tanya, yang ekstra dalam piring petri tu nak buat apa, cikgu? Buang? Yang ni kita buang je. Tak pakai lagi dah. Oh, ya ke? Tak pakai lagi dah. Walaupun ada lagi tunas-tunas dia? Tunas-tunas sepatutnya kita boleh lagi guna untuk yang media lain sebenarnya. Tapi untuk kita tunjuk hari ni tak ada. Tak perlu. Jadi pokok tu memang tak perlu lah? Tak perlu dah. Sebab apa cikgu? Tu bukan sihat juga ke? Sihat. Dia tak ada masalah. Kita boleh guna lagi sebenarnya. Cumanya saya nak tunjuk semua ni tak sempat lah. Faham. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu? Seterusnya lepas kita dah bersihkan semuanya, maka produk tisu kaca kita yang sudah siap ni kita perlu besarkan dia di dalam bilik khas. Bilik itu kita dah bina khas.
dia antara suhu yang kita perlu kontrol adalah di antara 17 hingga 20 darjah Celsius selama 24 jam. Wow, 24 jam. Kita pun tak duduk dalam aircon 24 jam kan, tapi pokok duduk dalam aircon 24 jam ini. High maintenance pokok ni Ya, kan. memang. Dan dalam keadaan relatif kelembapan ni pun kita ada controller dan juga cahaya pun kita akan on 24 jam. Jadi untuk itu saya pun ada sediakan satu video untuk tunjuk di mana tempat pembesaran anak pokok tisu kaca ini. Jom sama-sama kita saksikan VT ini. Okey, mari. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, itu dia antara anak-anak pokok yang telah pun ditanam di dalam agar yang kita buat tadi tu. Ya, kita buat betul, tadi tu. Elia. Okey, baiklah. Cikgu mungkin ada nak bersoal jawab dengan murid-murid cikgu dalam talian ni. Diorang ni macam senang je buat kerja ni. Kita test sikit ujian IQ diorang ni. Macam mana? Okey, pelajar-pelajar sekalian, macam mana? Faham tak atau nampak tak cara macam mana cikgu tunjuk tadi? Faham, cikgu? Okey, sepanjang cikgu tunjuk demonstrasi tadi, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu sebelum cikgu tanya anda semua? Garang cikgu ni. Saya ada soalan cikgu. Ya, Liza. Kaedah ni kan dia ada kelebihan dan keburukan dia. Keburukan dia kan dia akan kontaminasi. Apakah punca kontaminasi ni berlaku? Betul. Okey. Selain daripada cikgu cerita tadi, kita sudah autoclave. Namun tetap dia tetap akan berlaku kontaminasi. Apa tu? Kontaminasi ini adalah jangkitan daripada bakteria ataupun fungus. Walaupun kita dah autoclave, suhu dah tinggi tetapi masih akan ada yang terlepas. Yelah. Sebabnya kontaminasi ini terbagi kepada dua, endofit dan juga epifit. Okey. Kalau kontaminasi jenis endofit ni bermaksud bakteria ataupun fungus tu berada di dalam. Betul-betul di dalam tumbuhan tersebut. Dia tak keluar. Kita dah cuci sekalipun dekat luar dia dengan klorok, dengan apa-apa, tapi dia masih ada kat dalam. Sampai masa walaupun kita dah kultur selama 1 minggu, 2 minggu, dia tak keluar lagi. Bila dah masuk 4, 5, 6 minggu, tengok-tengok dah ada fungus, dah ada bakteria yang bertumpuk-tumpuk di dalam media kita ini. Okey. Itu jenis kontaminasi endofit. Okey. Kalau kontaminasi epifit, dia memang dah terang-terang bakteria atau fungus tu berada di permukaan luar. Okey. Kita baru culture hari ni, besok kita tengok dah ada dah. Dah tumbuh dengan meriah sekali dah fungus-fungus di sekitar yang cepatnya. Jadi kita kena buang sahaja pokok kita ni sebabnya dah dicangkiti oleh bakteria dan juga fungus. Dia dah makan semua nutrien kadaran dan yang paling sama pokok tersebut sudah dijangkiti penyakit. Alah, kesiannya. Tapi cikgu, kalau yang ada tumpuk-tumpuk kulat-kulat tu apa kita perlu buat? Buang je? Kita nak hapuskan dia supaya tidak merebak ke persekitaran kita. Kita autoclave sekali lagi. Lepas tu baru kita cuci macam biasa. Buang dah cuci macam biasa. Ambil balik tunas tu, letak tempat barulah. Tak memang perlu. Dah buang terus. Memang buang terus. Memang tak boleh pakai walaupun lagi. Yang apa tadi? Satu tu apa nama dia? Yang apa dia? Yang mana ini? Bakteria tu? Fungus atau bakteria tadi. Yang jenis-jenis dia. Endofit dan epifit. Yang endofit tu, yang tumpuk-tumpuk tu kan. Itu kalau terkena jangkitan nak buang dia macam mana? Kita dengan botol-botol ni kita autoclave sekali. Supaya dia mati terus kat dalam tu dengan suhu 121 darjah Celsius tadi. Faham. Baiklah. Okey, kita nak rehat seketika. Saya rasa otak saya dah penuh dengan input-input autoclave, apa benda, endofit, apa tadi satu? Epifit semua tu. Jadi saya nak digest otak saya sekejap. Jadi kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM. Yap, ini dia hari ini kita belajar subjek bioteknologi tentang pengkulturan tisu tumbuhan bersama dengan Cikgu Hafiz dan juga murid-murid dari Kolej Vocasional Pertanian Cenor Pahang. Itu dia. Tadi kita dah belajar macam mana kita nak tukarkan tunas tumbuhan tu ke dalam media yang baru. Jar ni, botol ni. Jadi botol yang kita gunakan ni memang kena botol ni atau boleh botol lain? Boleh apa-apa saja botol asalkan dia clear, kaca dan clear. Oh, kena clear. Clear supaya kita dapat observe ataupun memerhatikan pembesaran pokok itu dengan baik. Betul juga tu. Jadi pokok, apa jenis pokok pun boleh? Boleh, apa jenis pokok pun boleh untuk dikutur tisukan. Okey, ini adalah pokok apa, Cikgu? Yang ini adalah pokok pisang berangan. Oh, ini adalah pokok pisang berangan. Wow, pokok pisang comel je kecil kat dalam ni. Bila dah besar boleh makan pisang dia. Okey. Baiklah, sekarang ini kita akan terus kepada pembelajaran kita berkenaan dengan apa, Cikgu? Sekarang ni kita masuk menghampiri sesi terakhir lah untuk sesi pembelajaran kita. Jadi cikgu akan uji kefahaman pelajar apa yang cikgu dah ajar tadi. Okey. Cikgu akan minta siapa-siapa saja yang akan jawab nanti, cikgu akan secara random lah. Okey, soalan pertama cikgu akan tanya. Kita tengok pada skrin, apakah komponen-komponen penting yang perlu ada di dalam media kutur tisu? Yang kita dah belajar tadi, ingat ya? Okey, cikgu akan minta Rizal untuk jawab soalan ini. Rizal dulu. Rizal dulu ya. Okey, apakah komponen-komponen yang ada dalam media kutur tisu kita, Rizal? Antara komponen yang ada dalam media, makronutrien, mikronutrien, iron, vitamin dan satu lagi. Come on, you can do it. Apa satu lagi? Sukros. Okey, Rizal dah jawab. Cuma ada satu salah tadi. Iron tak ada kat kita ya. Cikgu tak ada iron tadi. Sukros tu memang ada. Okey. Dia teringat Iron Man, Cikgu. Okey, untuk ketahui jawapan Rizal di betul salah, kita boleh semak ya. Okey. Itu dia jawapan yang ada. Agar. Dan PGR. 6 elemen 6 komponen yang kita perlu ada dalam media kutur tisu kita. Kena ingat Okey, soalan kedua. Terangkan mengapa kehadiran bakteria atau fungus akan mengganggu produk kutur tisu kita ya. Okey, cikgu akan minta siapa yang belum aktif lagi ya? Fariza. Okey, Fariza boleh jawab? Terangkan mengapa bakteria dengan fungus akan Bakteria dan fungus akan menyerap nutrien. Bakteria dengan fungus akan menyerap nutrien. Okey, bakteria dan fungus akan menyerap nutrien. Tapi ayat tu macam tak habis je. Tergantung je. Macam tergantung. Okey, betul jawapan tu. Cuma cikgu akan tambah sikit lagi. Bakteria atau fungus tadi tu akan menyerap segala nutrien yang ada dalam media, menyebabkan berlakunya persaingan dengan anak pokok kita tadi, menyebabkan anak pokok kita tak cukup makan, tak cukup nutrien, maka dia akan mati. Okey, nak tengok jawapan yang lagi tepat, cikgu ada sediakan di sini, boleh tengok ya. Kehadiran bakteria dan fungus akan menyebabkan eksplan dijangkiti penyakit serta segala nutrien yang ada dalam agar akan diserap oleh bakteria dan fungus. Itu jawapan dia yang lagi tepat. Ini berapa markah tu, cikgu? Yang ini lebih kurang 2 markah je. Banyak-banyak. Okey, baik. Okey, seterusnya soalan terakhir. Soalan terakhir ini adalah soalan yang melibatkan pemikiran sikit ya, pemikiran yang aras tinggi sikit. Jadi kita tengok soalan dia. Hubung kaitkan penggunaan mesin autoklave dengan masalah kontaminasi. Okey, jadi cikgu minta Nabila Huda untuk jawab soalan ini. Okey, Nabila sila jawab. Penggunaan autoklave ni dapat mengurangkan kadar kontaminasi. Hal ini sebab ada alat yang dalam filter tisu tu dah disterilkan. Itu jawapan daripada Nabila. Hebatlah Nabila Huda. Tepat sekali ya. Kita dah sterilkan dia dengan autoklave. Jadi kadar kontaminasi itu dapat diatasi lah. Walaupun bukan 100% tetapi sekurang-kurangnya
dalam 90% tu memang bolehlah ya Boleh. ni. Okey. Dan jawapan yang lagi tepat ada kat sini. Penggunaan mesin autoclave dapat mengurangkan kadar kontaminasi kerana bahan-bahan serta alatan yang kita gunakan tadi tu semasa melakukan kutur tisu telah pun disteraikan terlebih dahulu dengan mesin autoclave. Okey. Pandailah murid-murid cikgu ni. Aduh. Okey, itu adalah berkaitan dengan soalan-soalan yang kemungkinan akan keluar juga dalam Peperiksaan Okey. akhir semester biasanya akan keluarlah. Okey. Jadi untuk rumusan yang kita belajar secara keseluruhan, cikgu nak murid-murid cikgu buat rumusan dulu atau cikgu terus buat rumusan? Saya rasa sesuai murid-murid saya lah buat rumusannya sebab kita nak hasilkan pakar-pakar bioteknologi ya, ni. InsyaAllah. Okey. Amin. InsyaAllah. Siapa cikgu? Jadi kita nak tanya apakah rumusan kepada keseluruhan topik yang kita belajar tadi. Okey, saya cikgu minta Goh Chen Yi untuk jawab dulu. Bagi rumusan. Goh, sila. Hari ini kita belajar pasal kutur tisu. Kutur tisu ni boleh Boleh apa, Yi? Boleh apa tu? boleh dari bilang sikit sampai dia jadi banyak. Maksudnya boleh kembangkan Boleh dia lah. kembangkan dia, boleh membiakkan dia lagi. Membiakkan dia Okey. lagi. Okey, terima Bagus kasih. sih tapi masih lagi kurang tepat. Cikgu akan pilih seorang lagi ya. Yang untuk terakhir. bagi rumusan kepada topik yang kita belajar hari Baik. ini. Okey, cikgu minta Liza. Okey, Liza sila jawab, sila bagi rumusan kepada topik kita, Liza. Rumusannya, pembiakan tumbuhan ni boleh dilakukan menggunakan kaedah kutur tisu ni supaya ia boleh menghasilkan pembiakan tumbuhan dalam berskala besar. Dia daripada kecil, dia boleh jadi banyak. Okey. Itu adalah rumusan yang lagi kukuh lah ini. Okey. Betul, okey. Pembiakan tumbuhan ni kita boleh jalankan dengan kaedah kutur tisu. Yang selama ni kita tahu bila nak biak tumbuhan saja, kita menggunakan kaedah konvensional tanam biji benih, keratang batang kan. Tapi dalam kaedah kutur tisu pun menggunakan teknologi moden dalam pertanian pun kita boleh biakkannya dan kembangkannya dalam keadaan sekaligus tu dalam satu masa tu dalam keadaan yang banyak terus. Okey. Dan pembesaran dia tu agak seragam. Okey. Okey, jadi untuk petani-petani tanam pada ladang untuk keseragaman itu agak cantik. Itulah dia rumusan keseluruhan kepada topik kita pada hari ini. Baiklah, saya rasa lepas ni saya lebih berminat nak belajar bioteknologi lah. Sebab suka bedah-bedah tadi tu. Ya. Seronok pula tengok kan. Baik, itu sahaja teroka pada hari ini yang kita dapat menerokai dunia bioteknologi berkaitan dengan kutur tisu. Dan terima kasih kepada Cikgu Hafiz. Ya, sama-sama. Dan juga murid-murid dalam talian daripada Kolej Vocasional Pertanian Cenur Pahang. Dan juga adik-adik yang menonton, semoga segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu tu dapat dimanfaatkan dalam harian kita. Tapi yang pasti jangan cuba pembedahan tadi tu di rumah. Seorang-seorang tanpa orang kata pakar yang sepatutnya lah kan. Sepatutnya berada. Okay. Dan juga dalam amal lah kan cikgu. Baiklah, itu saja kita. Selamat berpuasa Ili ucapkan. Dan kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai. Dalam adik-adik dalam talian boleh lambai.